Salam sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Kami dari kumpulan 13. Saya Layuwa dan ahli kumpulan saya iaitu Ki Jun Sien, Noh Azimah, Muhammad Samir Akil dan Yogita akan membentangkan tajuk kami iaitu ada resan perkahwinan kaum Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saya Layuwa dengan nombor matrik 285563 akan membentangkan pengenalan tugasan kami. Berdasarkan penjelasan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keluarga Malaysia adalah falsafah kebersamaan hidup di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan merdeka. Definisi umum falsafah adalah asas penyelidikan umum yang melibatkan fakta realiti, kewujudan, pengetahuan, nilai, kecerdasan, pemikiran dan bahasa. Apabila melaksanakan tugasan ini, saya lebih memahami ada resan perkahwinan kaum Melayu dan mengetahui ada resan amat penting kepada kita, sama ada kaum Cina, India ataupun Melayu. Dengan ini, saya berharap generasi muda yang berbilang kaum dapat mengengkaukan dan memahami ada resan kaum Melayu supaya perpaduan akan menjadi lebih kukuh. Nama saya adalah Ki Jun Sien. Nama matrik adalah 285579. Pada tahun 1963, Tanah Melayu serta Sarawak Singapura menubuh Malaysia bersama untuk membebaskan diri dari ancaman penjajahan. Pada tahun 1965, Singapura keluar dari Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia mewujudkan satu persekutuan bersama Singapura dan Brunei ke dalam satu bentuk entiti politik dan ekonomi. Ekonomi ini mewujudkan sebuah negara yang agak besar dan menyimpan berbagai kaum. Ada dasar adalah alaman diwarisi turun-turunan dalam sesuatu masyarakat dan dia telah menjadi kebiasaan yang merupakan salah satu undang-undang tidak bertulis. Setiap kaum mempunyai tradisi atau cara hidup yang berbeza. Oleh itu, dia telah menjadi satu identiti kepada sebuah negara. Pada pendapat saya, generasi baharu mungkin kurang memahami apa pentingnya pada 16 September dan catatan sejarah negara kita. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama untuk memberi lebih ramai remaja memahami dan mengingati sejarah negara kita. Saya Nur Azimah binti Rozmai, nombor matrik 286618. Terdapat sebanyak 50.8% kaum Melayu yang tinggal di Malaysia. Kaum Melayu mempunyai banyak adat resam seperti adat resam kematian, kelahiran dan perkahwinan. Sebagai contoh, adat resam kematian. Apabila berlakunya kematian, mayat si mati akan diletakkan di ruang tamu dan dibentangkan kain putih dari kaki hingga kepala, dan orang yang menziarahi akan menyedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si mati. Manakala adat kelahiran, sebelum melahirkan, wanita mengandung perlu melakukan adat melinggang perut pada usia kandungan 7 hingga 8 bulan. Manakala selepas bersalin, bayi akan melakukan adat bersunat, iaitu bayi perempuan pada beberapa hari selepas kelahiran dan bayi lelaki pada usia 8 hingga 12 tahun. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Yogita anak perempuan Mano Karen dan nombor matrik saya ialah 288855. Pada pendapat saya, terdapat banyak adat resam kaum Melayu yang kian dilupakan oleh generasi muda pada zaman pemodenan sekarang. Sebagai contoh, mengikut tradisi nenek moyang kaum Melayu, adat merisik dan majlis meminang selalunya dilakukan secara berasingan. Pada zaman sekarang pula, adat merisik dan majlis meminang dilakukan sekaligus. Selain itu, adat seperti akad nikah dan bersanding juga ditelan apabila zaman generasi ini berubah mengikut keinginan generasi zaman tersebut. Saya sekali menceritakan tentang hantaran yang diberi dengan jumlah ganjil, peringkat berinan yang terdiri pada berinan curi, berinan kecil dan berinan besar. Majlis perkahwinan akan dijalankan di rumah pengantin perempuan selepas pengantin lelaki selesai melaksanakan perjanjiannya. Seterusnya, Antara faktor kebanyakan masyarakat Melayu pada masa kini kurang mengamalkan dan tidak memahami ada resan perkahwinan adalah generasi muda sekarang telah mendapat pendidikan secara formal. Mereka mampu berfikir secara rasional dengan menilai adat tersebut sama ada sesuai ataupun tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat zaman kini. Mereka juga mengetepikan ada yang berdasarkan kepercayaan karut iaitu tidak mempunyai fakta kebenaran dan kurang penjelasannya serta bertentangan dengan syariat. Selain itu, faktor kedua adalah kekurangan pendedahan mengenai ada resan perkahwinan kaum Melayu. Kini,
Mereka hanya ingin memenuhi keinginan kebendaan mereka sehingga kurang prihatin tentang keaslian budaya Melayu. Mereka menganggap bahawa adat tersebut merupakan hiburan klasik yang melambangkan masa dan menyusahkan untuk menjayakan majlis perkahwinan. Sebahagian besar daripada masyarakat kini merupakan golongan berkejaya dan profesional juga salah satu faktor. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak mempunyai masa dan tenaga kerja yang banyak untuk menguruskan majlis perkahwinan. Ini juga dapat memudahkan mereka kerana mereka hanya perlu mengeluarkan wang yang mencukupi untuk memastikan majlis perkahwinan berjalan dengan lancar. Melalui kajian yang dilakukan, terdapat banyak masyarakat Malaysia yang semakin meninggalkan adat resam yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Objektif yang utama ialah mengenal pasti faktor-faktor masyarakat Melayu tidak memahami adat resam perkahwinan kaum Melayu tradisional. Antaranya ialah kemunculan rakyat urban, pengaruh daripada barat, perubahan dari aspek pendidikan dan ajaran agama Islam yang begitu formal. Objektif yang kedua ialah menghuraikan bentuk-bentuk amalan atau adat resam perkahwinan kaum Melayu yang diamalkan di Malaysia, seperti adat meminang, adat merisik, adat bertunang dan perkahwinan impian. Objektif yang ketiga ialah mencadangkan langkah-langkah meningkatkan kesefahaman dalam kalangan masyarakat tentang adat resam. Antaranya ialah penerapan adat resam tradisional dalam kursus kahwin, memastikan rakyat mempunyai kawan yang berbilang kaum dan meningkatkan kesefahaman budaya dalam semua kaum melalui seni dan pendidikan. Objektif yang terakhir ialah mengenal pasti kepentingan pemertabatan lagi adat resam kaum Melayu dalam kalangan generasi baru dengan membentuk identiti nasional, menerima adat dari kaum lain dan penghasilan budaya kebangsaan. Saya Muhammad Syamil Hakim Syamsul. Kita akan teruskan dengan kajian lepas. Okey, kajian lepas ini kami menggunakan dua rujukan. Rujukan pertama dari Alias Batrah dan rakam penggajinya yang di Universiti Teknologi Malaysia yang dilakukan pada tahun 2014. Bertajuk Perpaduan Kaum di Malaysia, Suatu Penilaian. Okey, objektif kajian ini ialah menganalisis tahap hubungan etnik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, rujukan kedua kami ialah dari Cheong Fong Peng pada tahun 2012 yang bertajuk Jati Diri Mengikut Kacamata Budaya Masyarakat Cina. Okey, objektif kajian ini ialah membincangkan identiti dan jati diri masyarakat Cina Malaysia. Okey, sebaliknya, kami para mengkaji tentang adat resam perkahwinan kaum Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, kajian ini kami memfokuskan adat resam perkahwinan kaum Melayu sahaja. Ini untuk membantu menghasilkan idea baru dalam membina negara bangsa yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan bangsa. Terima kasih, kita akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Kumpulan kami telah menggunakan beberapa kaedah bagi mendapatkan sumber primer, sumber sekunder dan sumber dari laman sesawang. Sumber primer diperoleh daripada kaedah soal selidik dengan menggunakan Google Form. Sumber sekunder pula diperoleh daripada kaedah perpustakaan dengan mendapatkan bahan bacaan. Manakala sumber dari laman sesawang didapatkan melalui kaedah melayari internet bagi mendapatkan laporan kajian lepas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu tidak memahami adat resam perkahwinan kaum Melayu. Pertamanya ialah kemunculan rakyat urban. Selain itu, pengaruh barat juga merupakan satu faktor yang boleh menyebabkan kaum Melayu tidak memahami adat resam perkahwinan mereka. Seterusnya, pendidikan formal zaman ini juga boleh menyebabkan pertukaran dalam pemikiran generasi zaman sekarang. Dan akhirnya, penghayatan ajaran agama Islam juga boleh menyebabkan generasi muda mengetepikan adat-adat yang mempunyai unsur agama Hindu dan Buddha. Seterusnya, bentuk-bentuk adat resam yang diamalkan di Malaysia oleh kaum Melayu terdiri daripada adat merisik, meminang, bertunang, perkahwinan impian dan lain lagi. Beberapa adat ini masih mengikut tradisi lama, tetapi juga dipinggirkan oleh generasi baru mengikut keinginan mereka.
Generasi muda sekarang juga mempunyai perkahwinan impian mereka tersendiri yang tidak diperhatikan pada zaman nenek moyang kaum Melayu. Seterusnya, langkah yang boleh diambil untuk menggalakkan kesefahaman adat resam perkahwinan kaum Melayu adalah penerapan tradisi adat perkahwinan lama dalam kursus perkahwinan. Selain itu, rakyat Malaysia harus berkawan berbilang bangsa untuk memupuk rasa hormat antara budaya dan istiadat kaum lain. Seterusnya, dalam aspek seni kreatif dan pendidikan, Kementerian boleh menjayakan dasar seperti Dasar Perpaduan Negara untuk mengutamakan identiti nasional Malaysia. Dalam seni kreatif pula, filem pendek dan dokumentari yang menceritakan tentang budaya semua kaum di Malaysia boleh menggalakkan kesefahaman tentang adat resam kaum Melayu dalam kalangan generasi baru. Apakah kepentingan memupuk kesefahaman tentang adat resam kaum Melayu dalam kalangan generasi baru? Pertamanya ialah untuk membentuk identiti nasional negara kita. Seterusnya, penyambutan istiadat kaum lain di Malaysia. Kita tidak patut mengetepikan adat kaum lain dalam pembentukan identiti nasional supaya semua kaum di Malaysia boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Dan akhirnya ialah dalam pembentukan budaya kebangsaan Malaysia. Kewujudan budaya kebangsaan kita akan menonjolkan lagi identiti rakyat Malaysia yang harmoni dan berpelbagai. Sekarang, saya akan membentangkan perbincangan tentang analisis soal sedidik. Responden yang dalam lingkungan 18 tahun hingga 22 tahun adalah paling banyak iaitu 40 orang dan responden yang dalam lingkungan 18 tahun ke bawah hanya terdapat 1 orang sahaja. Bagi kamu pula, responden kajian ini terdapat 16 orang Melayu, 29 orang Cina dan juga 5 orang India. Hal ini jelaskan bahawa faktor umur dan kaum tidak mempengaruhi dalam kajian ini kerana tidak mempunyai perbezaan bagi pandangan mereka. Bahagian yang seterusnya adalah soalan yang berkaitan dengan adat resam. Bagi soalan pertama dan kedua, responden boleh memilih 2 jawapan ke atas atau 1 jawapan sahaja. Soalan yang pertama adalah bentuk-bentuk adat resam perkahwinan kaum Melayu yang diamalkan di Malaysia. Pengkaji telah memberi 6 pilihan, hanya 4 pilihan merupakan adat resam Melayu dan lain adalah adat resam kaum Cina dan kaum India. Dalam graf ini, telah menunjuk selama 17 orang responden memahami sepenuhnya adat resam perkahwinan kaum Melayu. Soalan yang berikutnya adalah faktor-faktor masyarakat tidak memahami adat resam perkahwinan kaum Melayu nenek moyang mereka. Pengkaji telah memberi 3 pilihan kepada responden. 15 orang responden memilih pemikiran lebih moden tentang adat perkahwinan sahaja. Soalan yang seterusnya adalah analisis kefahaman masyarakat tentang adat resam perkahwinan kaum Melayu. Terdapat 25 orang menyatakan ya, manakala 18 orang menyatakan tidak dan selainnya menyatakan lain-lain. Bagi soalan yang terakhir adalah pendapatan responden memaktabakan lagi adat resam perkahwinan kaum Melayu. Terdapat 29 orang menyatakan setuju, 5 orang menyatakan tidak setuju dan 3 orang menyatakan lain-lain. Responden yang menyatakan lain-lain telah memberi sebab kepada pengkaji. Terima kasih kepada pembentang dan sekali kita akan ke kesimpulan. Okey, kesimpulan ini kami dapat merumuskan tentang kajian yang kami lakukan iaitu adat resam perkahwinan kaum Melayu di Malaysia. Seramai 50 orang warga Malaysia iaitu 16 Melayu, 29 Cina dan 5 India telah menjalankan soal selidik yang kami lakukan dengan menggunakan borang dari Google Form. Okey. Kajian ini menyediakan para pembaca tentang adat perkahwinan kaum Melayu. Kajian ini juga menyelesaikan kemuskilan yang berkaitan dengan objektif dan penyataan masalah. Kajian ini kami berharap dapat membantu para pengkaji lain untuk menjalankan kajian yang berkaitan dengan kajian ini. Dan akhir sekali, kami berharap kajian ini akan bertambah baik di masa hadapan. Itu sahaja daripada kami para pengkaji tentang adat resam kahwinan Melayu di Malaysia. Terima kasih.